وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana limpah dan kurnia Allah. Waktu dan saat ini Allah beri izin untuk hadir menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan ini dengan ibadat seumpama tarawih. Kita minta dengan Allah, mudah-mudahan ibadat yang kita lakukan pada malam ini diterima oleh Allah sebagai amal yang sempurna, dan hasil daripada itu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita Allah izinkan berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu bulan yang memang Allah Ta'ala buka seluas-luasnya pintu keampunan dia bagi orang-orang yang banyak dosanya pada Allah. Di saat dia minta keampunan Allah dan juga di saat dia beribadat bersungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, disitulah munculnya keampunan daripada Allah Jalla Jalaluh. Ini bulan dia. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala pilih untuk memasuki bulan Ramadan, tiba-tiba dia masuk dalam bulan tersebut dalam keadaan membawa banyak dosa-dosa yang bertimbun. Dia minta saja keampunan Allah, dia bersungguh dalam ibadat dia, tidak ada seorang pun yang Allah Ta'ala akan reject. Dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi kata, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan juga ihtisaba, dengan mengharapkan pahala dan keampunan Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan semua dosa-dosa yang lampaunya, walaupun sebanyak mana sekalipun. Ulama-ulama dalam mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa di antara asbab keampunan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, iaitulah hasil daripada mereka menghidupkan Ramadan dengan kesungguhan dan penghayatan melalui amal saleh yang dia buat. Jadi setiap amal saleh yang awak buat, sama ada namanya puasa di siang hari, ataupun tarawih di malam hari, ataupun bacaan Al-Quran, ataupun beri makan pada orang buka puasa, dilakukan dengan penuh penghayatan dan kesungguhan, itulah yang menyebabkan turunnya keampunan Allah Ta'ala kepada kita semua pada setiap hari, siang dan juga malam sepanjang bulan Ramadan. Jadi poin di sini iaitulah orang yang nak dapatkan keampunan Allah Ta'ala mestilah beribadat kepada Allah, bukan setakat puasa saja. Semua amal soleh yang dibuat dalam bulan Ramadan mestilah penuh penghayatan dan kekhusyukan. Kalau puasa siang hari, puasa yang bersungguh-sungguh dengan penuh penghayatan. Kalau tarawih di malam hari, tarawih yang penuh dengan kesungguhan dan penghayatan. Hari ini ramai orang yang gagal mendapatkan keampunan Allah Ta'ala ketika beribadat dalam bulan Ramadan. Adalah sebab apa dia? Kerana mereka gagal khusyuk dan juga gagal untuk menghayati setiap amal saleh yang dibuat dalam bulan Ramadan. Maksudnya puasa dia tak ada penghayatan, ikut orang saja. Dia tengok orang puasa, dia pun puasa juga. Dia tak dapat apa pun daripada puasa tersebut. Hanya setakat dia tahan makan minum saja, tapi mulut mencaruk ke orang, mata tengok lagi benda yang haram, maka dia tak dapat apa pun daripada puasanya. Termasuk dia tak dapat pun keampunan Allah daripada puasa tersebut. Sama juga waktu malam hari dia bertarawih,
dengan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan 8 rakaat tarawih, 20 rakaat tarawih. Ramai orang yang tak mendapatkan apa pun daripada ibadat tersebut kerana apa dia? Tidak ada penghayatan. Ramai orang bila dia semayang, dia hanya sekadar nak menghabiskan semayang dia. Tidak ada penghayatan, dia kira cepat nak habis. Kalau imam baca panjang, dia tak suka. Kerana bagi dia, kejap lagi esok aku nak balik kerja, nak sambung kerja pula. Seolah-olah macam bulan-bulan yang lain, dia tak ada masa nak kerja. Tuan-tuan, asbab keampunan Allah yang turun dalam bulan Ramadan ini ialah kerana kesungguhan dan penghayatan dalam ibadat pada Allah. Sekian ramai orang yang beribadat tarawih, dia tidak ada kekhusyukan penghayatan, kecuali dia hanya penat kerana rukuk, kerana sujud setiap rakaat. Di setiap rakaat itu tidak muncul satu pengharapan supaya Allah ampunkan dosa-dosanya di setiap rakaat tarawih yang dia buat. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang ramai orang yang tak khusyuk dan tak ada penghayatan dalam tarawih. Boleh jadi berapa faktor. Yang pertama boleh jadi kerana memang daripada awal dia niat tarawih ni kerana adat nak ikut-ikut orang. Dia tengok orang semayang, dia semayang. Maksudnya dia kira nak cepat habis. Faktor yang kedua boleh jadi tak khusyuk semayang kerana gangguan-gangguan yang banyak. Sebab tu kadang-kadang saya pergi mana-mana masjid, saya tegur. Sekarang ini tuan-tuan sekalian, ramai orang yang alhamdulillah bulan Ramadan kita bawa anak-anak kecil. Kita bawa anak-anak kecil ke masjid, satu perkembangan yang bagus. Nampak tu? Untuk menjinak-jinakkan mereka pada masjid. Tapi ramai orang salah faham. Dia ingat bila bawa ke masjid selesai setakat itu saja. Tidak. Bila awak bawa anak-anak kecil, kanak-kanak kecil ke masjid, antara benda yang paling penting kena fokuskan ialah beri pantauan kepada mereka. Bukan datang-datang tu terus lepas saja, menyebabkan budak-budak dia akan bermain ke hulu ke hilir, berlari sehingga mengganggu para jemaah untuk semayang. Hukumnya haram. Datang ke masjid ni anjuran Islam. Bawa anak-anak ke masjid ni anjuran Islam. Bahkan Nabi SAW bawa kanak-kanak ke masjid kerana nak menjinakkan mereka dengan masjid seusia mereka masih kecil. Tapi orang salah faham kaedah. Dia bawa sungguh tanpa pantauan. Tak betul. Tujuan datang ke masjid ini, membawa anak-anak kecil ke masjid ini ialah kerana takdib. Takdib dengan makna mengajarkan mereka tentang adab. Kerana bila mereka budak-budak kecil, dia berlari, bermain-main sehingga mengganggu para jemaah untuk khusyuk dalam sembahyang, terutama tarawih, maka di situlah awak rugi kerana tak mendapatkan penghayatan dalam sembahyang. Bila macam tu, Allah tak beri keampunan kepada kita dengan sebab tak ada feeling. Jujur saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan kalau sembahyang 8 rakaat tarawih dengan huru-hara kat belakang, awak boleh khusyuk ke? Macam mana kita nak memfokuskan tentang solat? Macam mana kita nak muhasabah dalam solat? Bila imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam hati sepatutnya rasa kerdil, hinanya aku di hadapan Allah, banyaknya dosa aku sebelum daripada ini. Ya Allah, di setiap rakaat tarawih aku rukuk, aku sujud padamu ya Allah. Gugurkanlah dosa-dosaku ya Allah. Bila tu? Bila awak semayang. Bila kita berdiri menghadap Allah dalam tarawih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nak khusyuk, tiba-tiba bunyi bising-bising di belakang, awak boleh khusyuk ke tidak? Tak boleh khusyuk. Menunjukkan bahawa ramai orang yang salah kaedah, dia salah faham. Dia bawa anak-anak kecil ke masjid dalam keadaan tinggal terus, tidak ada pantauan. Sedangkan tujuan Nabi suruh bawa ke masjid kerana takdib, bukan tinggal terus. Ada orang dia salah faham, dia kata ustaz biasalah budak-budak ni biasalah dia bermain, bising, berlari ke hulu ke hilir, itu begini begitu begini. Ya betul, memang budak-budak sikap dia, sifat dia semula jadi dia suka bermain-main. Yang kita bawa ke masjid, tugas kita di masjid ini untuk takdib. Takdib dengan makna mengajarkan mereka tentang adab.
Kalau kerana alasan mereka budak dan kita boleh lepas semahunya untuk dia orang bermain-main, itu salah. Dia ibarat macam contoh dalam bilik darjah dalam sekolah. Bilik darjah, budak-budak darjah 1, darjah 2, umur 7 tahun, 8 tahun. Adakah kerana menggunakan alasan dia ni budak-budak, maka dalam kelas kita biarkan suka hati dia nak bermain, nak bergayut dekat kipas, nak naik atas meja terjun? Tak apalah, guru besar kata, tak apalah, guru besar kata, biarlah dia nak main. Budak-budak, bagilah dia bermain, terjun bangunan sekalipun, mengganggu orang belajar, memusnahkan harta benda dalam kelas. Betul ke tidak? Sebab apa dalam bilik darjah tak berlaku benda tu? Budak-budak dalam bilik darjah senyap, diam saja. Kerana ada guru yang takdibkan mereka. Ada guru yang mengajarkan adab kepada mereka. Maka dia boleh duduk diam. Waktu bermain bila? Pendidikan jasmani. Masa main, pergi di padang. Ada tempat dia bermain. Dalam kelas, masuk dalam kelas, terus diajar tentang takdib. Masjid ini lebih mulia daripada bilik darjah. Sepatutnya awak sebagai mak ayah yang bawa anak-anak kecil, ajar tentang takdib. Macam mana? Bila bawa, jangan lepas dia orang belakang. Ambil sekali letak kita di tepi kita. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, katanya Abu Qatadah, dia kata apa dia? Ra'aitun Nabiy SAW ya ummun nas wa Umamatu bintu Abi As wa hiya ibnatun Zainab bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqih fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a min sujud adaha. Dia kata aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan sembahyang, dan dia masa sembahyang dia sedang mendukung Umamah bin Abi As yang juga anak perempuan kepada Zainab binti Rasulullah, makna cucu Nabi. Bila baginda rokok, Nabi letak, dan apabila baginda bangun daripada sujud, baginda mengangkatnya semula. Sayyidina Hasan Hussein, waktu Nabi sedang sujud, dia duduk main atas belakang Nabi. Nabi lamakan sikit sujud. Di sinilah ulama kata, bila bawa ke masjid, bukan tinggal di belakang, bawa semayang sekali. Nabi, kenapa Sayyidina Hasan Hussein duduk main di belakang tengkuk Nabi waktu Nabi sujud, sehingga Nabi lamakan dalam sujud? Sebab apa? Sebab Nabi bawa pegang sekali. Dia tengok pergerakan dalam solat, dia tengok cara Nabi sujud. Demikianlah bila Nabi SAW ambil letak waktu tahiyat, Nabi letak kat tepi. Sebab apa? Menunjukkan bila bawa ke masjid, bukan tinggal ke belakang, ke hulu, ke hilir, berlari mengganggu jemaah, tapi dia jaga, makna semayang di tengah-tengah saf. Habis tu ustaz kata kalau budak-budak semayang tengah-tengah saf, orang tua ni putus saf, setakat ni tak ada lagi riwayat yang menyatakan demikian. Bahkan yang sunnahnya ialah kanak-kanak diletakkan di tengah-tengah saf orang-orang tua. Apa sebab? Kata Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Hawil Kabir. Imam Mawardi ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa dia? Dan telah berkata sebahagian daripada ashab kami dalam mazhab Syafi'i, mengatakan yang lebih utama adalah dengan meletakkan kanak-kanak di dalam saf di antara dua lelaki, kerana lebih membawa kanak-kanak tersebut kepada mempelajari pergerakan-pergerakan dalam solat. Maksudnya budak-budak kecil awak letak di antara dua lelaki. Budak duduk tengah, orang lelaki dewasa duduk kat tengah tu. Bila duduk macam tu, dia tak boleh bermain-main. Dia akan tengok pergerakan solat. Itu dengan makna membawa kanak-kanak ke masjid untuk takdib. Bukan bawa suruh dia pergi curi selipar orang, bukan bawa suruh dia pergi bergaduh, bukan bawa suruh pergi panjat tiang. Kalau macam tu, jadi masjid ni tempat permainan. Bilik darjah kita boleh diamkan mereka, takdibkan mereka, ajar tentang adab. Kenapa masjid bila awak bawa kita semayang? Konon-kononnya orang tua, mak ayah dia nak khusyuk semayang. Hakikatnya boleh khusyuk ke tidak? Boleh menghayati ke tidak semayang? Tak boleh hayati langsung dah. Sebab apa? Budak-budak duk main kat belakang. Jangan tunggu, takkan nak kena seorang ajatan kuasa masjid lantik seorang. Bahagian jaga budak-budak, duk perambat budak. Hei! Tak ada kerja tiap-tiap malam. Nak lantik JK masjid pula. Awak sebagai mak ayah yang bawa anak masing-masing, cucu masing-masing,
kita yang bawa dia letak tepi kita semayang, tak putus saf. Baru betul ajar biar dia orang tengok cara semayang. Bila dia orang penat, suruh semayang duduk. Kerana tarawih tak ada masalah semayang duduk. Jangan tinggal. Kalau tinggal belakang, boleh khusyuk semayang tak? Tak boleh khusyuk semayang. Lepas tu awak buat tarawih, awak menatang apa? Marah ni. Aku marah tadi sebab budak duk angkat tabung aku. Dia angkat gitu. Woi, tu tabung ustaz. Marah sungguh lah ni. Jadi kita duk semayang belakang, dia duk main di sini. Lepas tu orang kata, biasalah ustaz, budak-budak. Ya, kita fahamlah budak. Sebab tu tujuan bawa datang tu supaya nak ajarkan mereka tentang adab, biar tahu pergerakan solat. Bukan bawa suruh jadikan masjid sebagai taman permainan, duk main ke hulu ke hilir. Bukan. Awak salah faham. Batu Nabi bila bawa Hasan Hussein, bila bawa Abi As, bila bawa anak kepada Zainab tadi, cucu baginda, Nabi bawa semayang sekali sampai Nabi dukung. Bila nak sujud, Nabi letak. Bila nak sujud, anak dia main kat belakang, cucu main kat belakang, lama ke sikit sujud. Dia tak ganggu orang, dia ganggu Nabi, dia ganggu pak dia sendiri, dia ganggu atuk dia sendiri. Masa itulah kita ajar dia, bukan lari tinggal belakang. Jadi apa makna kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih? Kalau di setiap rakaat tarawih itu awak tak dapat apa pun kecuali penat saja. Duk kira cepat nak habis, cepat nak habis, cepat nak habis. Pukul berapa dah? Sampai imam terpaksa baca pendek-pendek, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Pasal apa? Orang takut orang marah ni. Padahal tarawih kita nak kekhusyukan, nak mengharapkan keampunan Allah di setiap rakaat yang kita buat. Itu tujuan. Jadi esok kalau awak nak bawa, tengok budak-budak tak ada dah. Pasal apa? Pasal mak ayah dia balik dah, anak dia balik. Patutnya yang dengar tazkirah malam ni mak ayah dia, yang bawa balik apa? Ni marah ni. Jadi esok bising pula. Jadi minta AJK masjid esok sebelum start solat masa isyak tu kan. Masalah juga kalau tazkirah lepas witir ni orang balik, payah nak tegur apa-apa. Tapi tak apalah, nak macam mana. Boleh juga nak buat masa ni pun. Cuma lepas isyak tu kena bagi tahu, pesan. Yang mana bawa kanak-kanak. Jangan pesan ke budak, dia tak erti. Anak-anak di luar sana minta tolong diamnya waktu ibu ayah sedang solat. Mampu dia tak layan, dia budak. Mempesan ke budak buat apa? Anak awak sendiri pun pesan dia tak ikut. Nak pesan anak orang. Betul ke tidak? Jangan pesan ke budak, dia tak erti. Pesan ke mak ayah dia. Pantau. Pantau tu bukan makna pergi main sekali. Pantau tu heret seorang-seorang bawa semayang sebelah awak. Sebelah awak semayang duduk dalam saf. Kapik dengan orang tua. Kerana ni sebut dalam kitab-kitab. Supaya dia tengok pergerakan dalam semayang. Nampak tu? Bila rasa panas sangat, sempit sangat, awak pergi beranjak ke belakang bagi dia selesa. Bukan dia pergi main. Boleh dah akan datang? Tak? InsyaAllah buat gitu. Baru ada makna kita menghidupkan bulan Ramadan ni. InsyaAllah dah. Cukup setakat tu dulu untuk tazkirah ringkasnya. Esok start buat dah. Esok start buat. Makna bila oleh kerana ramai yang balik ni, yang bawa anak-anak ramai-ramai tadi, bukan kata, awak jangan salah faham deh. Nanti kan esok tak bawa dah anak-anak. Kata Allah ustaz marah bawa anak-anak. Bukan. Dengar betul-betul. Jangan tidur waktu orang tazkirah. Dengar betul-betul. Bukan suruh balik, bukan jangan tak bawa, bukan. Bawa, ajar, pantau, bukan tinggal lepas. Faham ni? Bawa semayang tepi kita. Di tepi awak lah. Anak saya ramai ustaz. Mak saya beranak tiap-tiap tahun. Letak. Selang. Letak. Boleh ni? Gitu dia. Letak gitu. Kalau anak seorang letak. Tak ada masalah. Boleh tak tu? Muslimat pun sama juga. Muslimat ada tak? Ni lambat tazkirah balik. Macam mu seorang kerja esok. Bismillah. Orang tazkirah ni tujuannya nak membetulkan apa yang tak betul. Faham tak? Kalau tidak rugi awak ibadat, kita ingatkan buat betul dah. Macam saya sebut tadi waktu bawa kanak-kanak. Bagus dah, tapi kita ingatkan tindakan kita betul. Salah rupanya. Di sinilah pentingnya tazkirah.
Batu masa tazkirah, kalau boleh jangan balik. Duduk sekejap, tak lama pun ni nak berhenti dah, habis dah. Habis dah ni. Ni tambahan aja bleber. Tadi tazkirah ni bleber pula. Wallahu a'lam. Cukup. InsyaAllah Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.